Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. باب حب رسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. Bab cintakan Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada iman. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib qala حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه min walidihi wa waladihi. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, dan kita telah memperkenalkan Abu Yaman dalam kuliah-kuliah yang lalu. Kata Abu Yaman telah mengkhabarkan kepada kami Shu'aib, yaitu Shu'aib bin Abi Hamzah Al-Hamafi. Katanya telah menceritakan kepada kami Abu Zinad. Kita telah menceritakan mengenai Abu Zinad daripada A'raj, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka demi yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman seseorang kamu sehingga aku lebih dicintai kepada dirinya, yakni aku lebih dicintai olehnya daripada ayahnya dan daripada anaknya. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم bermaksud di situ, daripada situ berhentinya satu sanad. Bagi sanad yang baru, wa haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, bila dia buat yang pertama itu, saya tidak pasti dan naskah tuan-tuan, menunjukkan sepatutnya di situ dah bermulanya hadis. Tetapi oleh kerana Bukhari ingin menunjukkan dia mempunyai sanad yang lain juga yang menceritakan hadis yang sama, maka kemudian dia menyebut sanad yang lain. Maka katanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada ayahnya, daripada anaknya, dan daripada manusia keseluruhannya. Kedua-dua hadis ini
menggambarkan dan menceritakan kepada kita bahawasanya tidak dianggap beriman seseorang sehingga ia meletakkan cinta dan Rasul lebih daripada segala apa yang dimiliki oleh dirinya dan lebih daripada segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Apabila seseorang sampai kepada peringkat demikian, maka dia dianggap beriman dan betul cintanya pada Rasul. Titik tolak cinta seseorang pada Rasul bukan hanya cinta yang bersifat atifiyah ataupun cinta yang hanya bersifat perasaan, seperti mana kita sayangkan seorang tokoh. Kerana kalau sekadar cinta biasa, mungkin orang yang bukan Islam juga mencintai Nabi SAW, menghormati dan menyanjunginya. Maka ada orang-orang barat yang menulis tentang sumbangan Muhammad dan ketokohannya dan memujinya. Kalaulah cinta itu hanya bersifat atifiyah, bersifat perasaan insan, maka Abu Talib telah menyempurnakan imannya, kerana dia juga cintakan kepada Nabi SAW. Tetapi cinta itu ialah cinta yang menggabungkan di antara perasaan insan dan akalnya. Kerana dia telah kerana akal yang memikirkan dan yang memahami kecintaan yang ada di dalam hatinya kepada Nabi SAW ataupun kepada insan yang bernama Muhammad bin Abdullah, dibina di atas hidayah yang telah dibawa oleh Nabi berkenaan. Kerana hidayah, kerana dia adalah Rasul yang dihantar oleh Allah, kerana dia membawa kabar hidayah, kerana dia membebaskan manusia daripada mengabdikan diri sesama manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Sehingga perasaan cinta ini bukan sekadar dia bernama Muhammad. Cinta yang sedemikian ini terbenam di dalam hati seorang insan. Cinta ini tidak terhasil dengan perasaan kenal tokoh, tetapi seperti mana yang disebut oleh para ulama, cinta ini terhasil dengan memikirkan nilai Muhammad. Dengan memikirkan Muhammad ini membawa hidayah, dengan mengenali ajarannya, dengan membaca kitab Allah, mengetahui bebanan risalah wahyu yang telah Allah pikul di atas baunya, mengetahui kesungguhannya, mengetahui keikhlasan hatinya, menyampaikan ajaran Islam, lebih lama difikir dan direnung, lebih lama cuba dipahami risalah yang dibawa, lebih mendalam perasaan dan cinta kepada Nabi ini SAW. Maka dengan itu, seperti yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan dan banyak kuliah yang lalu, mengikut Muhammad hendaklah menggabungkan dua unsur yang utama, iaitulah al-hubb wal ittiba', cinta dan ikut. Sesiapa yang mencintai Muhammad SAW, dia tidak mengikuti ajarannya, maka cintanya tidak memberi makna. Seperti cintanya Abu Talib kepada Nabi di atas dasar dia anak saudara, dia cintakan Nabi, rela berkorban kerananya, rela bersusah payah kerana Nabi SAW. Tetapi Abu Talib telah kekurangan satu unsur yang penting, iaitulah ittiba', mesti mengikut ajarannya. Dia hanya sekadar cinta, tidak meneruskan dengan mengikut, maka cinta Abu Talib tidak memadai. Sesiapa yang mengikut Muhammad SAW dengan tidak diikuti dengan cinta, sekadar ikut, maka dia menjadi sebagaimana golongan munafikun, orang-orang munafik yang melakukan apa yang Nabi lakukan, buat benda-benda mudah yang disuruh oleh Nabi,
tetapi hati mereka menghimpunkan perasaan benci kepada Nabi SAW. Maka iman mereka juga tidak, perbuatan mengikut mereka juga tidak memberi faedah. Muslimin dan muslimat, saya akan membacakan beberapa ciri-ciri utama seperti mana yang telah saya catatkan di dalam buku saya ini, selangkah ke arah memahami as-sunnah, yakni sunnah Nabi SAW. Bagaimanakah cara yang diwajibkan kepada kita di dalam mengikuti Nabi SAW dan beriman kepada-Nya. Ada beberapa perkara asas yang seseorang perlu tahu mengenai Rasul. Yang pertama, mestilah dia beriktikad bahawasanya Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan Rasul. Mesti menggabungkan dua unsur. Pertama, mesti percaya dia hamba Allah dan dia Rasul. Al-Quran dalam banyak keadaan menekankan benda ini berulang-ulang kali. Kerana manusia kalau tersilap pada perkara ini, dia terlalu memerhatikan sudut dia sebagai Rasul dengan melupai sudutnya sebagai hamba. Dibimbangi nanti dia akan menabalkan Nabi kepada tempat-tempat yang bukan-bukan. Inilah yang telah berlaku kepada orang-orang Kristian dahulu. Sebab itu Al-Quran dan kita juga disuruh kepada Nabi SAW. Bila dia minta pada kita, dia baginda menyebut, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ila akhir hadis. Nabi sebut, siapa yang menyaksikan bahawasanya Muhammad, bahawasanya tidak ada yang diabdikan diri melainkan Allah, yang tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasul. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimah yang dicampakkan kepada Maryam. Sehingga akhir hadis Nabi kata akan Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka gabungan bila satu orang nak i'tiqad tentang Rasul, mestilah i'tiqad ini hamba Allah. Sebab itu Allah Ta'ala banyak yang ayat sebut supaya Nabi ulang, Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Qul innama ana bashar mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku manusia sama seperti kamu, cuma diwahyukan kepadaku, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan. Unsur ni digabungkan dalam Quran banyak supaya nak mengelakkan orang menyembah Rasul. Pasal manusia ni, bila dia tengok satu orang diletakkan hebat-hebat sangat, nanti dia suka terlajak, dia akan berlaku hulu, berlaku melampau. Bila berlaku melampau ni, dia akan tabalkan Rasul lebih daripada makam kerasulan. Ini yang berlaku pada Isa, mereka tabalkan dia menjadi anak Tuhan. Itu yang berlaku kepada Uzair, mereka tabalkan dia menjadi anak Tuhan. Itu yang berlaku kepada orang-orang tarekat. Mereka mengangkat guru-guru tarekat mereka supaya letak pada suatu makam yang lebih pada orang lain, yang kalau tak jadi Tuhan pun hampir-hampir. Kalau guru bila nak zikir, bayangkan wajah guru. Bila nak buat apa-apa, ingatkan wajah guru. Umpama, kalau guru tak reda, maka kerja tak jadi. Tak dapat izin guru, musnah. Nak kahwin, kena dapat hasrat izin guru. Kesemuanya ditabah, dan guru dia pun suka. Sebab itu bila orang masuk dalam tarekat ni, cerita pertama dia akan terang, dia tidak terang kitab Allah. Dia tak terang tentang sunnah Rasulullah, tapi dia akan terang banyak cerita para wali. Wali itu jalan atas air, wali itu macam ni, cerita yang bukan-bukan. Sehingga akhirnya orang akan menjadi ambil kehebatan tu balik kepada Tok Syekh tarekat. Tok Syekh kita pun nak kacau wali tu lebih kuat. Dan cerita wali ni ditokok tambah. Macam saya sebut tuan-tuan, Tok Kenali umpamanya, orang baik, orang saleh yang kita tahu. Tapi pengikutnya kemudian tokok tambah. Saya kata Tok Kenali ni sebenarnya, kalau dia pergi
pergi ke Nuri, dia tengok makanan tu sedap, dia ambil air dia masuk. Kerana dia nak elok daripada makan sedap. Kerana makan sedap ni dunia. Sedangkan dalam agama tidak diharamkan makan sedap, selagi mana dia halal. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati min ar-rizq. Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hamba-Nya dan rezeki-rezeki yang baik. Barangkali itu kena tak buat itu, dan saya percaya pun dia tak buat. Orang kemudian mari tambah cerita. Dia tambah lagi cerita. Kononnya Tok Kenali ni satu hari dia senang perut. Dia naik teksi dan dia terbuang air dalam teksi. Driver teksi itu marah. Tapi oleh kerana berkat Tok Kenali ni, teksi itu menjadi teksi yang paling maju. Orang-orang tarekat dia minat cerita-cerita macam ni. Cerita Tok Wali itu, satu hari Tok Wali itu masuk satu kedai bukan Muslim. Dia beli barang, dia tawar. Bila dia tawar, mereka tak bagi. Bila tak bagi, dia balik, dia kata rosak kedai itu. Dia balik, kedai terbakar. Habis jadi miskin, papa kedana kedai. Orang sudah dengar di masjid rasa suka. Sedangkan dalam syarak menjadi hak penjual untuk menerima ataupun tidak barang yang ditawarkan. Hak dia tiada. Apakah kalau orang tawar kita tak mahu mentang-mentang dia Tok Wali, berapa duit dia minta kita kena bagi? Tak. Tapi melampau cerita macam ni. Cerita yang pelik-pelik. Syekh Daud Fatani. Kita hormatlah Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani ni duduk di Fatani katanya. Kalau nak pergi Mekah, langkah 3 langkah sampai Fatani. Baru ni ada satu seminar apa. Hamba Allah ni nak tunjuk kepada Syekh Daud Fatani nak pergi Mekah, kelip mata. Duduk di Mekah, teringat nak makan durian, langkah 3 tapak, buat balik durian ni. Ambil durian di sini, teringat nak makan petai, ambil petai dia bertani, buat pergi jalan. Orang kita kata hebat. Nabi sendiri menyiapkan pemusafiran, alat musafir, para sahabat dan semuanya untuk pergi ke Mekah menunaikan umrah. Ambil masa. Sahabat Nabi dan Nabi sendiri nak pergi ke medan jihad. Ambil masa. Sahabat pecah-pecah kaki. Haus. Tak boleh langkah dengan setapak pergi. Tentera Islam melakukan operasi yang lebih besar untuk hadapi Rom dan Parsi. Pun terpaksa pergi merantau melintasi padang pasir yang luas dan panas. Kerana nak makan durian saja keramat boleh ada. Nak makan petai saja bukan digalakkan pun. Tuan-tuan, orang tarekat dan orang-orang yang sewaktu dengan mereka habis modal mengenai kitab dan sunnah, lalu mereka bangkitkan cerita macam ni dalam kuliah mereka dalam apa? Supaya orang nampak Tok Wali mereka ni lain pada orang. Maka bila nak salam dengan dia, suar tangan macam ni, semua pakat cium. Para sahabat pun tidak melakukan bertalu-talu mencium tangan dan kaki Nabi. Apa saja yang dibuat oleh orang itu dianggap luar biasa. Al-Quran bimbangkan sifat ghulu ini berlaku pada Rasul. Lalu kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala berulang kali bila sebut, dia kata, Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya aku manusia seperti kamu. Yuha ilayya, cuma diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang satu. Demikian Al-Quran. Sehingga kan macam yang saya katakan, oleh kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah peristiwa yang ajaib, sangat pelik. Tuan-tuan, oleh kerana peristiwa Isra' Mi'raj ini pelik, Quraisy bantah. Kalau sekadar kenyataan Astara mimpi saja, peristiwa Isra' Mi'raj ini bukan berlaku betul, tak ada Quraisy yang pelik. Bila Nabi cerita kat mereka tak percaya. Nabi kata aku mimpi. Quraisy kan kata mimpi apa pun. Kenapa mereka bantah? Karena mereka kata karena Nabi menceritakan ini hakikat, kejadian yang benar.
Allah Subhanahu wa taala bimbang peristiwa Isra, ataupun Allah Subhanahu wa taala tak mau peristiwa Isra, dianggap kehebatan Muhammad, maka ia mengiringi ayat dalam peristiwa Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus diikat nama Nabi dengan diletakkan kedudukan Nabi. Dia tak sebut Maha suci Tuhan yang menjalankan Rasul, Maha suci Tuhan yang menjalankan Muhammad. Tapi diletakkan Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya, supaya orang tahu kehebatan Isra itu balik kepada zat Allah, bukan balik kepada Muhammad. Kerana dia hanyalah hamba yang dijalankan oleh Tuhan. Kerana bimbang berlakunya hulu, melampau, maka banyak dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ingatkan hal. Tuan-tuan akan tengok terutama dalam peristiwa ayat surah Al-Isra sendiri. Setelah Quraisy meminta berbagai permintaan, Nabi SAW hanya menjawab, wa hal ana illa basyarar rasulah. Aku tidak lain melainkan manusia yang dilantik menjadi rasul. Semua yang kau minta aku tak boleh buat. Minta supaya adanya mata air di Mekah, mintaknya adalah taman-taman anggur dan kurma. Nabi kata aku manusia yang dilantik, hanya aku seorang rasul. Muslimin dan muslimat, beriman para rasul mesti digabungkan. Dan ini bahaya. Dan tentu sebab itu bila tuan masuk satu ajaran, kalau dia mulakan ajaran dia itu dengan qala Allah, qala Rasulullah, mudah-mudahan selamat. Masuk di satu ajaran, dia start nak cerita Tok Wali. Wali sekian macam ni, wali sekian. Rujukan kita buku wali. Gambar cerita wali, wali ni lintas sungai ni, wali ni macam ni, wali ni. Ini semua adalah karun. Tanda-tanda ciri kepada ajaran karun. Sebab tu orang ni ajaran tarekat ni bubuh nama dia kutu. Sedang mari kepada Malaysia, Naqsyabandiyah, Qadariyah. Tarekat ini, Tok Syekh dia yang mati, lebay dia yang mati di Indonesia tu, nama Amin, Dr. Amin. Dia tak namakan mati, sedang berlindung. Saya viva satu student PhD. Dia buat kajian. Dia ni terpengaruh pengajarannya. Saya tanya kutub ni makna apa? Dia kata kutub ni tak tahu. Dia tahu sebenarnya. Dia tahu dia tak sangka tisi suruh tangga saya. Memang saya lanyah dari tisi saya. Mana pergi Amin ni? Dia kata, dia duk cerita tentang Tok Syekh, dia tersilap, dia telah guna perkataan dalam tempoh dia berlindung. Saya kata, apa itu berlindung? Berlindung tu ialah berlindung bahawa rahmat Allah telah meninggal. Jangan, orang tak pernah guna. Bagi tahu berlindung ke apa. Maka faham Tok Syekh mental baik. Nabi pun kita tak kata baik. Kita kata baginda wafat. Sebab tu tuan-tuan, orang bila modal tak cukup dengan kitab dan sunnah, dia akan buat ajaran sesat. Bila dia tak tahu nak cerita tentang Quran dan Sunnah, dia terpaksa cari satu bentuk nak bagi orang hebat pada diri dia. Maka dia terpaksa cerita wali sekian-sekian. Akhirnya benda tu akan balik kepada dia. Tok Syekh kita ni pun ada meh-meh wali juga. Tok Syekh kita ni pun ada hampir-hampir macam wali juga. Dan inilah yang bermula yang berlaku. Sehingga akhirnya jarang tarikat-tarikat ni yang selamat daripada dakwaan Imam Mahdi. Kerana inilah satu jalan untuk menaikkan orang dan telah berjaya seperti yang telah Khomeini lakukan dalam ajaran Islam. Jalan. Yang kedua, setelah kita i'tiqad gabungan itu dalam i'tiqad semua rasul, sifat mereka adalah sifat manusia, tidak bersifat dengan sifat malaikat. Ini yang kedua yang wajib kita i'tiqad. Orang zaman dahulu berkata, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Orang zaman dulu heran, dia kata apa jenis rasul ni? Makan, kemudian berjalan di pasar. Kalaulah Tuhan waktu turunkan malaikat yang bersama dia supaya jadi orang jadi pengajaran. Rasul pun pergi pasar. Rasul pun makan.
Dia lalui kehidupan biasa. Supaya orang tidak ada alasan. Bahawa tak apalah, dia Rasul, kita bukan Rasul, macam mana kita nak buat. Ini tidak ada alasan dalam agama. Kerana apa yang dilalui oleh Rasul diikuti oleh kita yang kemudian. Rasul sakit, Rasul cedera, kita sakit dan cedera. Kalau Rasul ada ayat Quran sepatah dua macam mana, mereka kata boleh kebal. Takluk ditikam kena membaca sepatah dua ayat Quran. Macam yang diajar dalam sebagian silat, berkat ayat Quran kebal. Tentu Rasul dulu yang kebal. Keperluan Rasul untuk mempertahankan diri daripada dibinasa berjuta kali ganda daripada keperluan sesiapa pun. Pun begitu ada Rasul yang mati, dibunuh. Rasulullah cedera. Bahkan ketika baginda makan di Khaybar, baginda telah diracun oleh Yahudi. Sehingga ketika baginda nak wafat, baginda terasa racun itu mengalir dalam darah baginda. Sehingga menyebabkan sebagian para ulama menganggap Rasul juga syahid disebabkan peristiwa itu. Tak ada. Sampai satu orang kebal dengan mari tunjuk tuan-tuan, insya-Allah ni berkat ayat Quran, ambil 3-4 ayat ni. Orang bagi kita tak ada. Kalau tidak Nabi turunkan ilmu itu bagi mereka yang turun di dalam peperangan Badar dan peperangan yang seterusnya. Tuan-tuan, ini semua kalau baca ayat tertentu, pencuri tak boleh masuk rumah. Baca ayat tertentu, doa mudah-mudahan pencuri tak masuk rumah, kita terima. Doa mudah-mudahan kita tak terkena balak, kita terima. Ada dalam nas Al-Quran, ada hadis yang banyak. Tapi dengan baca doa haikal, inilah doa yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Muhammad dengan katanya, wahai Muhammad, sesiapa yang tak percaya pada doa ini maka kafirlah ia. Kita baca dalam Majmu'atul Syarif yang kebanyakan masjid tuan-tuan pun ada. Saya kalau ada kuasa, saya mengharamkan termasuk buku yang mesti diharamkan. Inilah doa yang dibawa oleh malaikat Jibril dengan katanya, wahai Muhammad, sesiapa yang tak percaya pada doa ini maka kafirlah ia. Inilah doa jika diletakkan di rumah maka rumah tak terbakar dan tak dimasuki pencuri. Jika diletakkan di kapal tak tenggelam. Kapal tidak tenggelam. Jika diletakkan ditulis pada mayat maka terlepas ia daripada azab kubur. Senang. Tak payah duk mari kaduk-kaduk mari masjid. Tulis doa haikal saja, malaikat tak mari dah. Tapi doa tu paling saya ingat antara buku paling laris buku tu. Tuan-tuan, bayangkan Rasul sendiri. Nabi minta jauh daripada azab kubur. Sahabat minta jauh daripada azab kubur. Selepas daripada tahiyat, terlepas daripada tasyahud. So, minta jauh daripada azab kubur. Kalaulah ada jalan untuk lepaskan azab kubur hanya dengan menulis doa haikal, maka sahabat tak boleh susah. Ini benda-benda yang macam ni, muslimin dan muslimat kita jaga. Kerana apa saja ajaran yang mengeluarkan tabiat pengasasnya, pengajarnya daripada tabiat manusia biasa pergi kepada tabiat khayal, dia akan menuju kepada ajaran sesat. Itulah yang berlaku pada Gautama Buddha. Angkat dia lebih berdahat. Itulah yang berlaku pada semua ajaran. Abdul Qadir Al-Jailani yang kita tahu adalah orang yang saleh. Tapi orang yang datang kemudian tokok tambah ceritanya lebih daripada hak yang betul. Kemudian cerita tidak pernah sabar makan apple yang dimakan itu. Lalu melalui sungai itu kemudian dia makan apple, bertanya siapa punya apple. Orang ni pun kata bahawa apple ni dia punya, dia tidak halalkan apple tu, mereka kena kahwin dengan anak dia. Satu proses perkahwinan yang tidak diizinkan oleh syarak. Hanya sebiji apple kita kena kahwin dengan anak orang, tak mungkin. Geng-geng Induk cerita lah di masjid, tuan-tuan tengoklah para wali warak. Tuan-tuan peras sekali, dia rasa mu'tan kita sebiji, kita suruh dia nikah anak kita. Anak kita tu sungguh hitam, sungguh cacat juga, baru dia tahu. Tak boleh tengok belah anak tu. Sehingga malam pertama boleh tengok. Sedangkan perkahwinan mesti wanita yang tertentu.
Dilihat diri dia. Ditentukan siapa yang kahwin. Diambil redanya. Tetapi oleh kerana kadang-kadang aliran kesufian hulu melampaui batas. Tabiat yang seperti ini diperangi dalam agama. Maka Rasul sendiri tidak diletakkan hal demikian. Juga mesti beriktikad bahawa baginda diutuskan untuk sekalian manusia dan jin tanpa kecuali. Mesti i'tiqad. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, sesiapa yang melebihkan seorang syekh daripada Nabi SAW, atau beriktikad bahawa seorang tidak perlu taat kepada Rasul SAW, diminta bertaubat. Jika tidak, dipancung kepalanya. Ini kerja pemerintahan. Muhammad diutuskan untuk kedua makhluk, manusia dan jin. Sesiapa yang beriktikad bahawa seorang dibolehkan keluar daripada syariat dan ketaatan terhadap baginda, maka dia kafir. Wajib dihukum pula. Tak boleh. Dia main-main abang kita, tak apalah. Hampa buatlah ajaran ni. Kami yang biasa ni, kami tak ikut syariat biasa. Kami makam hakikat. Tuan-tuan, agama ajak supaya kita betulkan yang salah. Saya mengajak tuan-tuan, satu hari tuan-tuan tengok saya buat benda salah. Tuan-tuan kena bagi tahu saya, Ustaz, anak, benda ni tak boleh buat. Sebagai insan, saya mungkin saja bila malam masa untuk silap. Tetapi aliran ini, mereka lebih pada itu. Bila silap, mereka kata, yang tu pada syariat biasa. Tok Syekh kita, dia ada makam lain. Asyik. Dia bagikan satu justifikasi kepada Tok Syekh dia, satu benda. Bila dia buat salah, kita jangan tanya. Saya selalu dengar mereka ni cerita. Cerita bahawasanya kadang-kadang kita pergi kat Tok Syekh ni, dia buat benda yang betul-betul salah. Habis itu dia buat apa? Kita tak boleh tegur. Sebab makam kita tak sama dengan dia dah. Apa yang dia nampak, kita tak nampak. Sehingga di dalam sebahagian buku-buku kerohanian menceritakan, satu orang anak murid melihat Tok Syekhnya berzina dengan satu orang perempuan. Anak murid itu nak tegur. Dia kata, sesungguhnya engkau tidak sama makam kau dengan aku. Ketika engkau berzina, engkau melakukan maksiat pada Allah. Ketika aku berzina, aku merasai kebesaran Allah Ta'ala. Dia masuk dalam buku mereka dan dianggap salah satu daripada keramat Tok Syekh. Itu bukan karamah, itu keramat. Tuan-tuan bacalah. Kalau tuan-tuan ada bila buku sufi, tuan-tuan baca dan fikirlah macam-macam apa yang mereka kata. Bukan kita menafikan adanya karamah, tak. Tapi mereka telah melampaui batas dalam hal ini. Dan akhirnya kita wajib beriktikad bahwasanya tidak ada lagi Nabi SAW serta baginda. Tak ada lagi Nabi. Wa innahu la nabi ba'di, kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada lagi Nabi selepas daripada. Inilah beberapa asas yang satu orang iktikad dengan Rasul. Dan kemudian dia beriman dan berusaha menjadikan Rasul lebih dicintai oleh. Kebanyakan orang cintakan Nabi. Sebab tu mereka banyak kecintaan kepada Nabi ini ialah kecintaan perasaan saja, tidak diikuti dengan perbuatan. Secara umumnya orang Islam sayangkan kepada Nabi, tapi kita kena nilai diri kita. Kalau sekiranya Nabi muncul, Nabi bayangkan kalau Nabi muncul dan kita ada pada zaman baginda, ataupun kita ada pada zaman baginda, kalau baginda meminta supaya kita berkorban untuk mempertahankan baginda dan ajaran baginda, kita kena andaikan diri kita. Aku akan mendahulukan harta bendaku dan keluargaku, ataupun aku akan mengandaikan Rasul, akan mengutamakan Rasul. Kalau kita duk rasa, kalau sampai nak mati ni aku ingat nak bagi orang lain dulu pun, maka kita tak sampai pada hal. Tapi kalau ada terselit dalam perasaan kita, kalau sekiranya aku hidup di sisi Rasul, maka ada orang yang menentang Rasul dan mencabar Rasul, aku akan korbankan segala yang aku miliki, darah, nyawa, harta benda dan kaum keluargaku demi mempertahankan Rasul ini. Kalau kita rasa ada sampai ke peringkat itu perasaan kita, mudah-mudahan kita termasuk dalam maksudnya. Perasaan itu tidak boleh ditanam dan dipasak dalam jiwa manusia dengan hanya belarak maulid. Ada apa tuan-tuan bawa spanduk atau pusing padang? Boleh timbulkan cinta pada Rasul? Tak boleh timbulkan cinta. Ini buang masa.
Cinta Rasul timbul dengan diasah, diajar, dilatih. Diberikan kepahaman tentang nilai yang dibawa oleh Rasul. Tentang besarnya wahyu. Tentang besarnya tanggungjawab dan amanah. Kewajipan kita beriman kepada Allah. Dan iman ini tidak capai dan disampaikan kepada kita. Melainkan dengan terputusnya seorang insan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kita cinta pada risalahnya. Tidak juga kita percaya dengan i'tiqad yang karut. Seperti yang mempercayai Nur Muhammad. Dengan hadis yang palsu. Kononnya dikatakan Allah Ta'ala berfirman, Ya Muhammad, wa ma khalaqtus samawati wal ard illa lak. Sesungguhnya Muhammad, aku tidak menciptakan langit dan bumi melainkan untukmu. Kalau tidak kerana langit dan bumi tidak diciptakan. Kalau tidak kerana Muhammad tidak diciptakan langit dan bumi. Cahaya Muhammad ini adalah cahaya yang awal yang dinamakan dengan Nur Muhammad. Ini ajaran sesat. Ajaran ini bermula daripada ajaran Majusi sebenarnya. Di dalam setiap kitab bangsa, berdasarkan kepada bangsa, tentang ajaran Nur Muhammad yang dirubah berdasarkan bangsa. Orang Arab kata bermula daripada Nur Muhammad, maka diciptanya gandum. Pasal orang Arab makan roti. Tapi dalam kitab-kitab Melayu lama, dia kata daripada Nur Muhammad dicipta mulanya padi. Pasal orang Melayu makan beras. Dia bertentangan bila dia tengok, gandum kita kupas ke belakang, padi ya. Ciptanya padi. Kemudian dicipta. Maka dengan itu maka timbullah Nur Muhammad, Nur Muhammad. Sebab itu saya kadang-kadang tertanya-tanya yang mereka sebut Nur Muhammad. So, apa mereka maksudkan Nur Muhammad? Kalau Nur Muhammad, konsep ajaran bahawa dunia ini bermula daripada satu cahaya. Daripada cahaya itu diciptakan segala-galanya. Cahaya itu adalah cahaya Muhammad. Ia sebenarnya adalah petikan daripada ajaran Majusi. Di mana Majusi menyatakan dunia ini bermula dengan cahaya. Cahaya itu adalah cahaya api. Yang konsep-konsepnya. Bila dia masuk ke dalam Islam, dia tukar cahaya itu adalah cahaya Muhammad. Muslimin dan muslimat sekalian, dunia tidak diciptakan kerana Muhammad. Dunia diciptakan wa khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Hatta Muhammad itu sendiri diciptakan supaya tunduk kepada Allah. Tidak Allah Ta'ala ciptakan semua untuk tunduk pada Muhammad. Semua yang diciptakan untuk kebesaran kerajaan. Dan Muhammad juga tunduk kepada kebesaran. Dalam beriman pada Rasul. Jangan ditokok tambah, ditempelkan kepadanya apa yang tak betul. Dan dalam beriman pada Rasul, tak boleh ditambah-tambah cerita Rasul. Apa yang tak ada, yang Rasul tak pernah buat, jangan ditokok tambah. Ia merosakkan juga ajaran Rasul. Ini kena jaga. Saya bukan larang orang nak marhaban. Dia boleh marhaban lah kalau dia mahu. Itu hak dia. Tapi saya meminta supaya dia juga merenung makna-makna yang ada dalam bait-bait marhaban. Ya? Termasuk ucapan-ucapan yang kadang-kadang tidak benar. Dia kata wa hadara lailata maulidihi Asiyah wa Maryamu minan nisa'il qudsiyah. Hadirlah pada malam kelahiran Nabi itu Asiyah dan Maryam, dan juga daripada wanita-wanita yang mulia. Sebenarnya tidak ada satu riwayat yang kata pada malam Nabi lahir hadirnya wanita-wanita. Tak ada. Juga di dalam buku Barzanji menyebutkan bahawasanya pada malam kelahirannya Nabi, unta-unta Arab bercakap dalam bahasa Arab yang fasih mengenai kedatangan Nabi. Kalau benar unta-unta itu bercakap, Abu Jahal terkejut dan dia dah beriman maksudnya. Semua unta Arab bercakap dalam bahasa Arab yang fasih. Pada hari kelahiran Nabi, maka berebut malaikat dan burung dan binatang buas nak jaga Nabi. Tuan ini mustahil. Takkan malaikat tak faham urusan Allah Ta'ala yang dia nak jaga macam apa? Tak ada. Benar mungkin hasrat dia tulis kerana dia cintakan Rasul, benar. Tetapi dia mubalaghah, dia lebih daripada had. Ada sesuatu yang tidak baik. Saya bukan nak menghina sumbangan dia, tapi saya bukan nak menghalang orang yang nak berjanjikan nak merapat. Silakan. Tapi ambillah masa, renunglah makna sama. Mudah-mudahan kita fikirlah apa yang ada dalam inti kandungan berjanji anak abang-abang. Begitu guys. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي
قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Bab kemanisan iman. Telah menghadiskan atau menceritakan hadis ini kepada kami, yakni kami Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Musanna, yaitu Abu Musa Muhammad bin Musanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab As-Saqafi. Dia telah mengambil hadis ini daripada Ayyub ibnu Abi Tamimah, daripada Abi Qilabah, daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda salasun, tiga benda. Man kunna fihi wajada halawatul iman, maka dia apabila satu orang ada padanya, dia akan mendapati kemanisan iman. Iman ini tuan-tuan memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan biasanya pahit. Kita tolong buat satu benda, pengorbanan biasanya beban. Tetapi pengorbanan boleh menjadi manis apabila kita cintakan terhadap orang yang kita korban. Satu orang korban untuk kekasihnya, maka dia akan rasa puas dengan apa yang dia lakukan. Susah payah satu orang jaga ibu yang dia sayang, habis duit yang dibelanjakan, puas dia rasa disebabkan kerana cinta. Demikian juga benda yang pahit macam ubat, orang tak mau. Tetapi bila kita tahu bahawa ubat itu membawa kepada sesuatu yang menyembuhkan, maka kita cari dia. Kalau botol ubat kita hilang, walaupun nak minum dia terasa pahit di lidah kita, tapi kalau dia hilang, kita tak boleh duduk. Kita tak bawa ubat kita, kita patah balik, kita cari dia. Kita tak ada ubat, kita pergi jumpa doktor supaya bagi ubat pada kita, walaupun kita tahu minum ubat pahit. Kita sanggup beratur begitu punya lama, tunggu dalam keadaan yang sakit, semata-mata kerana mengharapkan giliran kita untuk berjumpa dengan doktor. Kesemua hal ini berlaku kerana kita tahu bahawasanya hasil daripada ubat. Walaupun kita rasa ia pahit, tetapi pada hakikat, pada hati kita ia manis. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, iman dan hati ini ajaib. Pada orang menangis adanya nikmat. Tuan-tuan bangun tengah malam ataupun tuan-tuan membaca Al-Quran, tuan-tuan tersentak perasaan, tuan-tuan menangis kerana Allah Ta'ala. Air mata kita keluar begitu banyak, hati kita merasai begitu puas. Rasa lagi banyak, kalau boleh kita menangis, lagi banyak kita nak menangis. Kita rasa pada tangisan itu satu nikmat yang sungguh luar biasa. Seperti mana kata Ali Zainal Abidin, sesungguhnya, iaitu cucu kepada Sayyidina Ali, sesungguhnya kalaulah orang-orang pemerintah itu tahu nikmat kami di tengah malam, apabila menangis meratap kepada Allah, nescaya mereka akan membunuh kerana dengkikan kami. Dan nikmat yang ajaib. Dalam tangisan ada nikmat, dalam beban iman, dalam susah payah menangis iman, ada kemanisan yang sangat ajaib. Nabi SAW mengatakan 3 perkara, sesiapa yang ada padanya maka terasa kemanisan iman. Yang pertama, Allah dan Rasul lebih dicintai olehnya dibandingkan selain daripada keduanya. Tuan-tuan, dalam masa yang sama, keadaan biasa saya pun boleh mengaku saya cintakan Allah dan Rasul lebih daripada yang lain. Tapi satu orang, tuan-tuan, bila kita nak tengok benda ni, kita tengok apabila bertembung. Apabila terpaksa membuat pilihan antara Allah dan Rasul dengan 2 benda ataupun dengan mana-mana perkara yang bertentangan dengan Allah dan Rasul, masa itulah disukar wala. Masa itulah disukatnya taat setia pada Allah dan Rasul. Inilah yang menjadikan sahabat istimewa. Apabila mereka membuat keputusan untuk taat kepada Allah dan Rasul, sekalipun menggadaikan semua benda yang mereka miliki selain daripada Tuhan. Saya sebut kepada tuan-tuan seulang kali,
Kita ni tak ganti gadai nyawa. Gadai orang kata. Kalau sekiranya pada zaman tu, pada zaman Abu Bakar Siddiq ada, Nabi ceritakan Isra' dan Mi'raj. Pada masa Abu Bakar kata benar. Dia kata benar. Ada yang terduduk pun, ada yang mengambil pasir dan meletakkan di atas kepala mereka. Kerana tak tahan dengan lucunya cerita Nabi. Satu malam dapat pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke langit dan turun. Belum Nabi sempat habis, nak Abu Jahal dah sambung. Dan pagi ni hang ada di sini. Pagi ni kau ada di sini. Semua apabila Abu Bakar menyatakan benar. Tuan-tuan, saya rasalah wallahu ta'ala alam. Kalau kita ada masa zaman tu, kita tak sokong Nabi. Pasal semua orang tak sokong. Mungkin kalau kita percaya Nabi benar pun, habis tinggi kita diam. Aku percayalah tapi malas nak sebut. Semua pakai gelap. Semua pakai kutu. Semua kata bohong tahu tuan-tuan. Kalaulah Nabi cerita benda tu di zaman ni, adalah juga kemungkinan untuk orang macam nak gambarkan. Masalah ni orang tengok cerita karut orang putih ni macam-macam. Manusia naik ke langit, naik ke bulan lah. Dia kata, ni barangkali tertaruh orang gambar tu ke. Dan zaman tu, benda ni semua tak ada tuan-tuan. Tak ada siapa terfikir ada orang nak cerita macam tu. Tiba-tiba Nabi ceritakan benda yang macam tu. Semua orang memang gelak. Bahkan ada orang yang nampak yang bercadang nak masuk Islam pun batal. Dia kata, nak masuk sangat, tengok, punya teruk yang cerita. Ambil abang. Nak percaya lagi. Tuan-tuan, agak-agaklah dalam Quraisy yang berapi-rapi, 1,000-2,000 orang duk dengar Nabi tu, agak-agak. Tuan-tuan ada di cedah tu, tuan-tuan sokong apa? Agak-agak. Saya ingat tak sokong salah. Bukan sama, mari kita cerita ustaz cerita Isra' dan Mi'raj senang lah. Tuan-tuan, dengan Abu Bakar, kita pun kena jadi macam Abu Bakar. Senang lah tuan-tuan, cerita. Bukan hakikat. Bukan kita berada pada zaman. Dalam benda yang terang-terang, kita bagi tahu Nabi kata tak betul yang kita buat ni. Benda tu dapat dipikirkan pun tak betul. Orang tak percaya. Punya susah, zaman orang nak ubah. Sebenarnya tak ada. Roh duk balik ni. Malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh ni. Siapa yang nak percaya karut ni? Dia tahu rumah orang percaya. Dulu pun ustaz dah kata, kalau kau kemian tu tak orang kita balik. Kita kata tak betul. Semua benda yang memang tak logik di akal pun, kita nak buang itu, ambil masa dalam keadaan mengucap kalimat syahadat. Apatah lagi pada zaman itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat, mendahulukan Allah dan Rasul tidaklah sesenang yang kita andaikan. Tidak sesenang yang kita andaikan. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cintakan pada satu orang, tidak dia cintakannya melainkan kerana Allah Ta'ala. Ini pun tuan-tuan, saya kena usaha dan tuan-tuan kena usaha. Carilah dalam ayat kita ni satu orang yang kita cintakan pada dia kerana Allah Ta'ala. Tak sah kerana harta dia, tak sah kerana apa-apa. Kalau dia tak ada harta pun memang kita sayang kat dia macam itulah kerana agama dia. Kalau dia ada harta pun tidak menambahkan sayang kita pada dia kerana harta dia. Kalau dia kurang harta pun tak menambahkan, tak mengurangkan sayang kita kepada dia kerana harta dia. Semata-mata kerana pegangan dia terhadap agama dan kita sayang dia. Muslimin dan muslimat, kita disuruh adalah. Dan kita carilah mudah-mudahan tersilit dalam hati kita. Aku sayang kepada Allah Ta'ala. Tak ada siapa-siapa. Mudah-mudahan. Kadang-kadang kita tengok tokoh-tokoh Islam, kita tak pernah berjumpa dia pun. Tak pernah kupang duit dia kita ambil. Tapi perasaan hati kita sayang pada dia. Kita sayang dan kita cinta, kita suka pada Lillahi Ta'ala. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita ada bahagian dalam hadis ini. Tapi kalau tengok orang kuat agama, dia main dengki semacam. Dia kerja nak cari hak salah. Dan ini ada tabiat yang saya sebut tuan-tuan. Kalau orang agama, jangan bagi ada salah sikit pun, dia nak ungkit. Kalau yang dah buat salah tu, salah dia teruk tu. Dalam maksiat, dalam apa, macam cerita.
sikit buat rumah tahun ni saya bercadang nak pergi umrah. Bagus. Buka depan soalan. Kalau orang ulama sikit dia cakap sepatah dua tersilap lah. Dia kita punya hentam dah. Ini satu tabiat buruk tuan. Tabiat ini mesti dibuang. Seperti mana saya sebut kata-kata dahulu. Sahih Bidil Al-Qatib. Supaya kita elak. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Hendaklah dia benci kembali kepada kekufuran. Seperti mana dia benci dicampakkan ke dalam hati. Ini yang akhir Nabi kata, yakni kena benci kepada kekufuran. Macam mana nak benci kepada kekufuran? Benci kepada benda-benda yang boleh membawa kepada kufur. Dan tak boleh bersama dengan yang kufur. Redha kepada yang kufur itu kufur. Sebab itu tuan-tuan, ini satu masalah besar yang membabitkan walak kepada Allah dan Rasul. Kita tak perangi agama lain, betul. Memang kita tak perangi agama lain. Kita tak disuruh memusuhi pengikut agama lain tanpa sebab, betul. Tapi kita tak boleh sayang pada agama mereka. Kita tak boleh anggap sama agama mereka dengan agama kita. Sesiapa yang menyamakan mana-mana agama dengan Islam di sudut kebaikan dan nilai menjadi kafir, murtad. Seperti dia kata, agama Yahudi pun samalah dengan kita, dua-dua boleh masuk surga. Ataupun agama Kristian. Sekarang ni gerakan Islam liberal yang sedang bergerak di dalam masyarakat antarabangsa cuba mencanangkan bahawasanya perkataan kufur ataupun kafir yang disebut di dalam Al-Quran bermaksud mereka yang tak percaya wujudnya Tuhan. Sesiapa yang tak percaya wujudnya Tuhan, itulah golongan kafir yang Quran maksudkan. Adapun sesiapa yang percaya adanya Tuhan, mereka tidak termasuk di kalangan orang kafir, mereka termasuk di kalangan orang beriman. Tak usah kira lah dia di dalam form apa agama dia. Kalau dia dalam Islam, dia kira Islam. Kalau dia dalam Kristian, dia pun Kristian. Kalau dia sekiranya dia Yahudi, dia Yahudi. Kalau dia Buddha pun dia Buddha lah. Yang penting, kalau dia percaya Tuhan ada, Tuhan berkuasa, dia termasuk di kalangan orang beriman. Dan dia termasuk di kalangan orang yang Al-Quran dan hadis janjikan akan masuk surga. Tuan-tuan dengar benda ni, mungkin tuan-tuan kata tahu siapa nak percaya. Tapi generasi muda dah mula percaya. Dan sudah ada orang yang gantung lambang salib di dada dia, budak Melayu. Apabila ditanya dia pasal apa dia gantung, dia kata dia bukan masuk Kristian, dia saja gantung lah, agama mana-mana pun sama. Islam tak benarkan ini semua. Dan ini adalah ancaman yang bahaya. Dan agenda ini agenda tersusun di peringkat antarabangsa supaya dapat melenyapkan Islam ini, supaya akan tinggallah hak mana nak mempertahankan akidah dari sikit. Dan dianggap siapa saja yang ingin mempertahankan akidah, mereka sebagai ekstrim, mereka sebagai Wahabism, mereka sebagai golongan yang ekstrim dalam agama, pelampau, Wahabi dan seumpama. Qaradawi disenaraikan sebagai kepala besar Wahabi dalam dunia Islam. Hanya semata-mata, dan istilah ini digunakan untuk menakutkan orang ramai, supaya menganggap apa saja seruan kepada Al-Quran dan Sunnah dan menolak kekufuran sebagai seruan yang sempit, seruan yang anti kepada keamanan dunia. Seruan ini akan memusnahkan keamanan negara, dan kita mesti bawa satu bentuk Islam yang menerima apa saja. Dan ini bahaya juga. Tuan-tuan boleh tengoklah jaringan Islam liberal ini. Ya, sekarang ni, baru ni ada satu hamba Allah daripada Malaysia pergi buat pembuang dengan tokoh-tokoh mereka di kalangan Arab. Bahkan apabila di kalangan Arab kebebasan berfikir, seorang Arab Maghribi mengeluarkan buku bahawasanya sesungguhnya kenabian adalah sejenis penyakit gila. Gila agak dengar jenis. Salah satu gila nak jadi Nabi. Jadi dia kata, bila orang gila, tuan-tuan, dia buat kajian ni, kononnya based on ahli psikologi, ahli apa. Bila dia nak jadi gila, dia suka dengar suara yang bukan-bukan di telinga dia.
Bila dia dengar suara yang bukan-bukan ni, dia sangka orang sedang berbisik berada. Demikianlah gila nak jadi Nabi. Dia dengar suara mana. Cumanya gila nak jadi Nabi ni, gila bagus saja. Gila ni menyebabkan dia dengar suara-suara yang baik saja. Tapi ia sebenarnya tidak lebih daripada jenis penyakit gila. Dan kemudian dunia Islam tak buat apa, tuan-tuan. Buku tu ditulis. Jaringan Islam liberal sekarang ni antara agenda dia menguasai orang-orang utama dalam negara dengan membekalkan buku pada mereka, ataupun negara semua, negara umat Islam, ataupun menguasai isteri-isteri mereka dengan nama gerakan wanita, gerakan apa, supaya menggambarkan pada orang ramai bahawasanya ini gerakan ini yang baik, tujuannya ialah untuk keamanan. Dan kalau kita terima Islam liberal ni, kita tak akan berbalah, kita akan anggap Kristian pun okey, kita akan anggap Yahudi pun okey, kita akan kata Islam pun okey, agama lain semua okey. Tuan-tuan, asas yang diletakkan oleh Islam Nabi sudah memadai untuk mendamaikan semua manusia. Tetapi sekarang ni apabila mereka bercakap tentang Islam liberal, walaupun mereka nak samakan semua agama, di samping ia yang merupakan kesesatan dan kekufuran, orang suka menyamakan Islam liberal dengan Mu'tazilah. Saya menyatakan ia tak sama, kerana para ulama tidak mengkafirkan Mu'tazilah, tetapi Islam liberal membawa kepada kekufuran. Mu'tazilah tak pernah kata agama lain sama. Bahkan mereka berdebat dengan orang Kristian. Dan orang Kristian masuk Islam banyak melalui Mu'tazilah, walaupun kita tidak setuju dengan beberapa perkara dalam Mu'tazilah. Tetapi Islam liberal, walaupun mereka kononnya nak sama, mereka hanya semua ucapan-ucapan dalam jaringan mereka, kita baca dalam tulisan mereka, dalam laman web mereka, semua ucapan itu hanya ditujukan kepada Islam. Mereka hentam poligami, mereka hentam sistem faraid dalam Islam, mereka hentam cara Islam mengendalikan, melihat bahawa lelaki berkuasa tak atas wanita. Mereka pertikaikan hukum hakam jenayah Islam. Mereka mempersendakannya dalam satu masa yang sama. Mereka menggambarkan seolah-olah mereka ingin kepada Islam. Tapi Islam yang mereka inginkan Islam yang adil, yang tak sama untuk semua. Satu orang boleh beribadat dengan apa cara yang tuan-tuan mahu. Kata Islam liberal, orang Kristian sembahyang cara Kristian, orang Islam sembahyang cara orang Islam. Bahkan tuan-tuan tengok dalam jaringan Islam liberal yang dikeluarkan oleh wanita mereka, tuan-tuan akan tengok bahawasanya cara salat yang baru. Dan mereka kata 5 waktu ni tak betul, 3 tinggal. Cuma Islam liberal ni saya tengok kecenderungan mereka mengambil fiqh Syiah. Kita tengok macam ni tak ada apalah tuan-tuan, tetapi benda ni sedang bergerak sangat halus. Melalui orang ni, melalui tulisan ni, melalui tokoh-tokoh tertentu. Mereka pergi, mereka terangkan, dan ada tokoh-tokoh tertentu sudah terpengaruh. Dan sekarang ni slogan yang nak dituju, dan kita akan tengok ialah semua agama sama. Kita akan tengoklah lepas daripada ni, semua seruannya semua agama sama. Maka sebab itu salah satu daripada agendanya ialah kongsi raya. Yang ni kita bagi tahu, kita tidak anti kepada untuk mendamaikan semua orang. Tapi ini agama yang tidak dikongsi. Apa nak buat? Raya, apa raya? Siapa pun tak kata. Kongsi raya tu bukan berupa kerat orang lain main. Mereka pun tak mau main. Mereka pun kuat juga dengan akidah mereka. Yang duk main muka-muka Melayu ni, rai ketupat pun cabian daga pun dia pakai. Saya bukanlah ni, tapi ini adalah mungkin setengah orang dia rasa ini satu agenda pelancongan dan seumpamanya. Tetapi dalam jangka panjang dia lupa orang yang memberi idea padanya mempunyai agenda yang disebut. Muslimin dan muslimat, ingatkan di samping dulu banyak kita ingatkan anak-anak kita, ingatkan hal ni. Saya kata kepada ustaz-ustaz ni, kadang-kadang duk kalut kawan ni baca bismillah, tak baca bismillah terang,
baca bismillah terang. Kawan ni punut tak punut. Ini benda kecil lah. Dia semayang. Semua tu mazhab ada. Ini yang telah kabut ni. Islam liberal ni. Yang ni yang tak mau nak kalut. Mereka tu teruk lah. Mati pun tak mau talqin. Tak ada masalah. Dia percaya pada azab kubur. Dia percaya pada apa. Semua dia ada tahabat. Wahai fulan bin fulan. Kami ada malaikat datang. Soalan sport aku bagi siap pada jawapan. Dia tak ada. Itu masalah dia. Dia nak buat, dia tak mau buat. Itu hal yang itu benda boleh dirundingkan dengan dia. Tapi yang tak percaya tu boleh berazab. Kubur sampai pihak pula. Duk kalut. Yang tu nak kalut. Dia percaya, dia beriman, dia semayang jenazah, dia minta jauh pada azab kubur. Cuma dia tak bagi tahu bulan dan bulan saat ni malaikat tanya senarai soalan ni, aku bagi jawapan dia. Jawapan yang pertama, kedua, ketiga, jawab ikut yang ni. Dia tak bagi tahu itu saja. Yang dibagi tahu pun belum tentu boleh jawab. Cuma kalau saya dah model, kalau saya yang baca talqin, saya suruh bagi soalan dan jawapan dan tulisan sekali. Bulan bin bulan semuanya malaikat akan datang. Sebuah soalan yang ditanya dan jawapannya telah aku tulis. Kalau tak tiang, lagi ditanya jawab soalan itu. Kalau saya nak talqin lah. Untuk memudahkan urusan dia. Jadi kadang-kadang dia tak ingat, dia dah tua. Jawapan yang pertama apa? Kalau semua manusia boleh jawab sekadar diperingatkan tak cukup. Masa hidup kita tak baca Quran. Masa mati baru kita nak suruh dia baca Quran. Bukan saya kata salah. Orang kita ni masa hidup ni kita tak boleh bawa Quran saja. Quran ni manfaat untuk orang hidup ni. Bila dia mati cara Quran dia baca. Dia tak boleh buat apa. Kalau dia dengar aqimus salat, dirikanlah sembahyang, dia mati, dia nak buat apa? Bukan saya menafikan pendapat ulama yang menyebutkan Quran menurun semua saya terima. Tetapi kita pentingkan sangat yang ni. Kita tak pentingkan masa dia hidup. Masa hang hidup, hang mau dengar Quran. Mudah-mudahan sepatah dua kalam Allah. Yang mana hang langgar masa hang hidup, hang boleh laksanakan dia. Kalau dia mati pun Allah kata, suruh dia negang solat, suruh puasa Ramadan. Kalau dia tak puasa, apa dia nak buat? Tapi muslimin dan muslimat sekalian, mari kita kena ingatkan generasi kita keseluruhan tentang ancaman Islam liberal. Tuan-tuan mungkin anggap benda ni tak asal kita, tapi ia sangat bahaya. Rangkaian ini bergerak dan mereka pandai, tuan-tuan. Salah satu kejayaan mereka, saya kata, mereka tidak mendekati orang bawahan, mereka mendekati orang atasan daripada semua golongan. Dan mereka mendekati satu kelompok intelek yang menganggap mereka kelompok elit, intelektual, yang merasakan mereka ni tahu lebih pada orang. Tapi dalam masa yang sama, mereka tidak tahu apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau sepatah dua orang bagi ayat ni dan dicantumkan dengan ayat ni, mereka rasa mereka benar. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Saya buka bersoalan. Islam hadari. Apakah pemahaman yang sepatutnya Islam hadari dan sebuah negara? Saya tak tahu, tanya orang yang tak anjur apa maksud Islam hadari. Saya dah sebut, tuan-tuan, Islam yang ada pada kita ialah al-Islam yang Nabi tinggal kita. Kalau orang tanya kita, apakah Islam itu bersifat hadari ataupun tidak? Kita katakan Islam itu bersifat hadari, maksud bertamadun. Maka kita sebut dia al-Islam al-hadari, Islam yang bersifat tamadun. Perkataan al-hadari tidak perlu ditambah, melainkan pada beberapa keadaan, pada pandangan saya. Jika barangkali pendengar kita tu orang yang sangka Islam ini mundur, lalu kita bagi tahu dia Islam sifatnya al-Islam al-hadari, Islam sifatnya bertamadun. Seseorang yang mengamalkan Islam dengan sendirinya menjadi manusia bertamadun. Akhlak Islam bertamadun, akidah Islam akidah yang bertamadun. Akidah yang menolak politisme, berbilang-bilang Tuhan. Akidah yang menetapkan satu Tuhan. Pemikiran yang waras yang menolak khurafat. Islam akidah yang bertamadun.
Demikian juga ibadah dalam Islam. Tapi maka kita kata, nak tamadun apa? Nak tamadun Islam. Jadi untuk orang yang keliru, kita kata, kita nak cerita al-Islam, al-Hadari, maksud Islam yang bertamadun. Itu boleh. Tapi kalau Islamun Hadariyun, satu Islam yang bertamadun, saya tak tahu. Satu Islam, tanpa al-Islam, dia bermaksud sejenis Islam yang bertamadun. Tak tahu, sejenis apa. Mungkin produk baru, kena tanya mereka yang hasilkannya. Tapi kalau dia sebut al-Islam al-Hadari dengan maksud Islam yang ada itu bertamadun, kita tidak memerlukan apa-apa asas dan kerangka baru. Islam itulah. Cuma kita memerlukan satu projek bagaimana nak mentamadunkan umat ini yang mana telah ketinggalan tamadunnya dengan cara menjadikan mereka kembali menghayati Islam. Itu kita setuju. Bukan nak mentamadunkan Islam. Islam sudah bertamadun. Tamadunkan umat Islam. Karena mereka tak bertamadun disebabkan mereka tidak menghayati Islam. Maka jangan sebut Islam Hadari. Sebut al-Islam al-Hadari. Dikatakan sesiapa terminum holy water boleh tidak sedar dan untuk mengubahnya kena ambil 3 air kolah dari 3 masjid. Dibaca Fatihah, Yasin dan 3 pun. Sebahagian buat minum, sebahagian buat mandi. Apa jenis? Apakah unsur-unsur khurafat ni? Dahlah holy water itu khurafat, kita pergi berubat dengan benda khurafat. Dan tuan, saya tak tahulah holy water ni betul ke tak cerita ni semua, atau ditokok tambah sahaja. Kalaulah katakanlah dia sejenis air sihir, katakanlah sejenis sihir, ada kemungkinan untuk seseorang terminum sihir dan terkesan sihir kepada dia, ada kemungkinan. Maka nak ubat dia dengan cara yang tepat, yang betul. Bila kita kata 3 kolah, kita nak kena tanya dia pasal apa 3 kolah. Kalau dia kata kena 3 kolah inilah yang boleh menyebabkan ubat ni jadi sembuh, kita nak tanya dia pasal. Kalau dia kata dengan gabungan 3 kolah menjadikan berkat dan kuat, kita nak tanya dia siapa bagi tahu. Pasal benda berkat ni tak nampak. Air ini biasa. Kalau saya membaca ayat Quran di dalamnya, ia mempunyai nilai air sebagai janti. Betul. Agama iktiraf itu. Tetapi tuan-tuan tak nampak antara air yang janti dengan tak janti. Bahkan orang tak terkenal buat antara yang zam-zam dan bukan yang zam-zam. Seseorang yang menyatakan ayat ini, kolah ini, gabungan 3 kolah, boleh menghasilkan satu benda, mesti mempunyai dalil. Sama yang seperti satu orang kata, mandi bunga boleh menyebabkan datangnya jodoh. Sama. Perjalanan manusia, tergerak hati manusia, di bawah kawalan Allah Jalla wa'ala. Dengan usaha dia. Tapi kita pergi mandi di dalam telaga di rumah kita, yang dia tergerak hati. Kenapa? Dia kata Allah akan jadikan dia gerak hati. Di mana Allah janji untuk orang bernama? Ini semua membawa kepada jenis syirik yang dinamakan syirik khafi. Ataupun ada dinamakan dengan syirik asghar. Asyirkun asghar. Asyirku asghar. Syirik yang kecil. Maka ini hendaklah dielakkan. Walaupun kalau dia kaitkan ini dengan nama Allah, dia nama syirik kecil. Kalau dia kaitkan nama Allah, dia kata, ya Allah, kita usaha yang menyembuhkannya Allah Ta'ala. Dia jadi syirik kecil kerana dia berbohong kepada Allah Ta'ala. Memanglah kita gantung tangkai ni, kita pun tak percaya kat tangkai, tapi kita percaya pada Allah Ta'ala. Tapi ini ikhtiar. Kita tanya dia, bila Allah janji dengan makcik, kalau kita gantung tangkal warna kuning ataupun hitam, Allah Ta'ala nak lindungi anak makcik. Yalah, yang buat ni pun ustaz juga. Bila ustaz itu telah menerima wahyu daripada Tuhan. Takkan dia tak tahu, rumah dia pun ada kitab juga. Tak jadi rumah itu kan. Ini memerlukan wahyu. Memerlukan wahyu. Dikatakan doa di bawah ini doa Siti Sarah untuk melindungi dirinya daripada dirogok oleh seorang raja yang zalim.
Saya ingin tahu sama ada ia daripada Quran ataupun hadis. Doa ini tidak dalam Quran dan tidak dalam hadis. Siti Sarah tidak berdoa dengan bahasa Arab. Dan kemudian saya tidak tahu mana raja yang ingin merotonya. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma inti kandungan doa ni boleh tak? Kata-kata orang nak baca, dia boleh baca. Kerana doanya yang bertanya ni, tulis ni tak salah. Maknanya betul. Tetapi tidak ada sandaran mengatakan bahawasanya ini daripada untuk mengelakkan seseorang kedua Allah. Hadis tentang Nabi melarang Ali daripada berpoligami. Tolong datang kepadaku beberapa orang daripada Bani Hashim dan Mughirah minta izin untuk mengkahwinkan puteri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahui Fatimah sebahagian daripada aku. Sesuatu yang tidak disukainya maka aku tidak menyukainya. Ulama-ulama berbincang panjang masalah hadis larangan Nabi SAW agar Fatimah dilarang daripada Ali berpoligami. Kerana yang nak dipoligami itu ialah dengan anak Abu Jahal. Walaupun anak Abu Jahal, tetapi Fatimah binti Abi Jahl, namanya Fatimah juga, adalah seorang yang muslimah. Kenapa Nabi melarangnya? Ulama-ulama hadis sendiri berbincang mengenai hadis ini. Kalau kita himpunkan semua hadis ini, kita tengok pada poin awal Nabi larang. Tapi kemudian Nabi SAW tidak macam melonggarkan untuk Ali. Seolah-olah dia kata kalau Ali nak lakukan maka dia boleh lakukan, tetapi dia tersentak dengan perasaan Fatimah. Geng-geng Islam liberal ini jadikan hadis ini sebagai satu hadis yang menunjukkan poligami tidak boleh dalam Islam. Nabi sendiri larang Ali daripada poligami. Muslimin dan muslimat, ada beberapa jawapan yang telah diberikan oleh para ulama. Yang pertama, mereka menyebut bahawasanya kerana kemampuan Ali ketika itu tidak melayakkan dia untuk poligami. Di sudut kemampuannya berbelanja dan menguruskan. Itu satu jawapan mereka. Yang kedua, mereka menyatakan bahawasanya oleh kerana Fatimah sudah merasai kesusahan yang lama kerana membela dakwah ayahnya, maka Nabi simpati padanya untuk dihimpurkan dia, walaupun sebenarnya tak salah dengan Fatimah itu, dia tidak muslimah, tapi oleh kerana dia anak Abu Jahal, maka takut sangat Nabi yang ingin menjaga perasaan dan hati Fatimah. Yang berikutnya mereka menjawab bahawasanya larangan Nabi ini pada peringkat awal ialah larangan hanya kerana perasaan insan, di mana apabila dia dengar berlagu dan Fatimah mungkin menangis padanya, dia sebut perkataan itu. Bukanlah bermaksud larangan selama-lamanya. Contoh-contoh yang seperti ini ada. Seperti ada seorang yang telah dilaknat oleh Nabi SAW. Lalu Ummu Salamah menegur baginda Nabi. Dan juga Aisyah pernah menegur. Dia kata, bagaimanakah alangkah deritanya orang tadi. Apabila dia sebut pada Nabi perkataan Nabi, sebut kepada kita perkataan Nabi, doakan kepada dia perkataan yang berat. Dan ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tidakkah kau tahu apa yang telah aku ambil perjanjianku dengan Tuhanku? Tidak ada satu orang yang aku terlaknat dia, ataupun aku terus sebut satu ucapan yang keras. Bukan maksud Nabi laknat tu Nabi kata orang dilaknat, tidak. Tapi Nabi sebut perkataan yang menyebut Allah tidak akan membesarkan kau. Kadang-kadang orang tu dia kacau-kacau, kadang-kadang terkeluar pada mulut Nabi. Nabi kata, aku telah berjanji dengan Tuhanku. Tidak ada perkataan yang aku keluarkan kepada satu orang yang berbentuk doa supaya dikenalkan pada dia benar yang tidak baik. Melainkan aku telah minta kepada Allah sejak awal supaya dijadikan sedekah dan kebaikan untuk dia. Tak ada. Maka ini semua untuk membuktikan tadi, innama ana bashar, sesungguhnya aku ini manusia. Maka kadang-kadang oleh kerana ada tabiat manusia, baginda menangis, baginda terkejut, baginda tersentak, baginda kecil hati. Dan kadang-kadang oleh kerana tekanan yang begitu hebat, baginda tersebut satu dua perkataan yang akhirnya baginda nyatakan, aku jadikan ini sedekah untukmu. Dikatakan oleh sebagian para ulama, ucapan kepada Fatimah ini ucapan awal yang ada unsur perkataan nilai itu. Dan kemudian Nabi mengizinkan untuk Ali serta daripada itu dan sahabat lain berpoligami. Sebahagian mereka menyebut ini adalah ini hanya khas untuk Fatimah saja, memandangkan dia telah menderita begitu hebat dengan dakwah yang dibawa oleh ayahnya.
Oleh kerana itu Nabi nak jaga perasaan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Namun hadis ini tidak pernah menjadi dalil pun bahawasanya poligami tak diizinkan. Kerana baginda Nabi sendiri berpoligami, sahabat berpoligami, dan Nabi telah mengkahwinkan sahabat yang lain lebih daripada satu orang isteri. Baginda sallallahu alaihi wasallam hanya ada kes seperti kes Fatimah ini yang boleh ditafsirkan dengan makna yang lain. Adakah nas-nas yang menyebut bahawa Abu Lahab pada hari-hari tertentu diringankan azabnya disebabkan dia memerdekakan hamba kena gembira di atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada nas dalam hadis. Yang ada dalam riwayat Ibnu Hisham disebut demikian. Kesahihannya dibincangkan dan dikaikan oleh semua sebahagian para ulama hadis. Bergembira dengan hari kelahiran Nabi, seronok kerana hari ini Nabi lahir, adalah sesuatu yang baik. Kerana hari itu dilahirkan oleh Nabi. Cumanya kita tidak tahu bila hari Nabi lahir. Yang kita tahu ialah hari Isnin. Adapun 12 Rabiul Awal dengan tarikh-tarikh yang disebutkan itu ialah ijtihad daripada ahli sejarah. Di kalangan mereka menyebut tarikh yang lain. Adapun ia pada hari Isnin itu dipersetujui. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti mana yang disebut di dalam Al-Bidayah dan Nihayah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahawasanya dicadangkan sebagai tarikh lahir Nabi, dipilih sebagai tarikh kepada permulaan tahun Islam. Umar menolaknya. Dia memilih hijrah. Sebagian para sejarawan menyebut bahawa tujuannya mungkin dia tidak mahu untuk disamakan dengan golongan Masihiyah, orang Kristian. Sebagian mereka menyebut kemungkinan kerana Umar melihat kelahiran ialah kelahiran, semua orang lahir. Tetapi yang hebat apabila dia mempunyai risalah, dan ia hebat apabila risalah itu dapat ditegakkan. Bahkan dengan itu dia memilih hijrah. Kita bergembira dengan datangan Nabi bukan pada hari lahir Nabi, seluruh kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada soalan yang panjang berhubung dengan hukum selawat ke atas Nabi, menyebut nama Nabi, mengkhusyuk, hukum bertawassul dengan Rasul. Saya nak panjang lah jawapannya. InsyaAllah saya flip di sini. Mudah-mudahan pada kuliah akan datang saya akan jawab. InsyaAllah. Kerana dia semuanya mengandungi huraian-huraian yang panjang. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma tunafisana taqwa wa zakiyah wa taqwa wa zakiyah wa waliha wa la rasulullah wa nabina Muhammad alhamdulillah wa ta'ala.